آله الكرام وأصحابه الكرام، خصوصا لهذه الليلة المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن نصره ووالاه. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Sidang jemaah muslimin muslimat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikasihi sekalian, alhamdulillah. Marilah sama-sama tuan-tuan kita sentiasa merafakkan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin juga dengan inayah, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala berikan kita peluang dan ruang untuk sama-sama hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini dalam rangka tuan-tuan untuk kita melaksanakan satu kefarduan yang sangat penting dalam Islam. Dan insya-Allah beberapa minit yang ada ini kita isi tuan-tuan dengan pengisian ilmu, dengan tazkirah. Cuma tuan-tuan boleh manfaatkan juga dengan selawat, dengan zikir, ya. Masuk khutbah kita stop lah. Masuk khutbah tu Nabi sebut man massal hasa faqad lawa. Barang siapa yang pegang anak batu. Sebab zaman Nabi SAW tu tuan-tuan dia tak ada kapet macam kita ni ha. Dulu atas hamparan tanah, ya, dengan pelepah kamar. Kalau bumbung pun dengan pelepah kamar, itulah. Maka di zaman itu ketika khutbah, ya, mungkin ada yang leka bermain mengira batu kerikil itu, anak-anak batu itu. Maka Nabi kata man masal hasa faqad lawa. Barang siapa yang ketika khutbah berlangsung dia masih lagi batu lah, ya. Kata ulama kita mengambil pendekatan biji tasbih itu pun kita tak pegang masa sedang khutbah. Maksudnya memberikan tumpuan sepenuhnya pada khutbah, ya kan? Bukan, ya? Petah lagi kalau pegang handphone masa khutbah, itu semua tak ada pakai, ya? Sebab itu dah kira lawa. Maka kita tuan-tuan sekalian, saya katakan tadi untuk tazkirah ni kita manfaatkan juga. Yang baca Yasin teruskan baca, yang nak baca surah Kahfi bacalah Quran, tak ada masalah. Ya, teruskan. Dan boleh tuan-tuan cubalah dalam tempoh 20 minit sebelum azan, ya. Tuan-tuan mungkin boleh baca selawat yang paling ringkas yang tuan-tuan senang nak baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baca 100 kali. Sempat saya kira sempat sambil-sambil saya tasbih tuan baca, ambil tasbih tu pegang 100 kali kira. Man Nabi SAW sebut man salla alayya 100 marrah qadallahu lahu 100 hajah. Barang siapa yang berselawat ke atasku 100 kali, Allah akan tunaikan baginya 100 hajat. Hadis yang disebut dalam kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah oleh Imam Syekh Salih Ja'fari. Ya tuan-tuan, hajat kita akan terlaksana dengan izin Allah, dengan keberkatan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya galakkan diri saya galakkan tuan-tuan, ya, mungkin sepanjang tazkirah ni tuan-tuan berselawat. Kalau boleh kira cukupkan 100 kali itu lagi bagus.
memenuhi tuntutan hadis tadi. Ya. InsyaAllah saya akan ambil sedikit peluang dan kesempatan ini untuk menyambung perbincangan yang lepas, iaitu kita katakan bahawa memperbanyakkan ibadah itu bukanlah suatu perkara yang bid'ah. Orang yang banyak selawat, banyak khatam Quran, banyak bersedekah, ia bukan satu perkara yang tercela. Ia bukan satu perkara yang bid'ah. Jadi saya telah sebutkan tuan-tuan beberapa tokoh di kalangan para sahabat. Sahabat ini tuan-tuan kita tahu mereka merupakan ahli syurga. Bahkan ada mereka yang Nabi kata al-asharatul mubasysyaruna bil jannah. Ada 10 yang dijamin syurga. Ya tuan-tuan, maka antara mereka yang kita katakan puasa sepanjang tahun, bangun sepanjang malam, beribadah sepanjang malam. Allah. Yang bangun sepanjang malam tuan-tuan iaitu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Okey, apakah mungkin tuan-tuan menuduh Sayyidina Uthman ini seorang ahli bid'ah? Kerana dia buat lebih daripada apa yang Nabi buat. Kan? Seperti sunnah Nabi, Nabi bagikan malam Nabi dengan 3 bahagian, betul? 3 bahagianlah. 1/3 ibadat, 1/3 rehat, 1/3 untuk tafakur. Ya, begitulah sunnahnya. Tetapi Sayyidina Uthman tidak mengikut perkara tersebut. Bahkan beliau yaqumul laila illa haj'atan min awwalihi. Sayyidina Uthman hanya tidur pada awal malam sedikit sahaja. Lepas Isyak tidur kejap, terus bangun sampai di subuh. Ini tuan-tuan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Kan tuan-tuan, dia sentiasa memperbanyakkan solat, menghidupkan malam. Tuan-tuan, itu Sayyidina Uthman bin Affan. Baik. Tuan-tuan, yang kedua, contoh yang kita sebut dulu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, tuan-tuan, Sayyidina Umar apa kita kata tuan-tuan, beliau ni dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau ni tuan-tuan, kalau selesai Isyak masuk ke rumah, dia tak ada tengok TV, dia tak ada berbuat-buat tuan-tuan. Dia berepon tuan sampai ke subuh solat. Ini Sayyidina Umar Al-Khattab. Puasa menyambung, bersambung-sambung puasa ni. Begitu juga tuan-tuan putera beliau Abdullah namanya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kalau tuan-tuan baca antara sahabat yang begitu menggunung cintanya, yang begitu kuat kepatuhannya dengan sunnah Nabi SAW, itulah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia ni polik sikit tuan-tuan. Polik, orang kalau tak pandai dia orang balik gila. Sebab apa tuan-tuan? Dia kalau lalu pada satu tempat tu dia akan tunduk. Kemudian kadang-kadang dia buat satu pusingan tawaf. Orang tanya, wahai Abdullah, apa yang kau buat ni? Dia kata, mari, semasa saya bersama Nabi SAW, Nabi lalu sini ada satu pokok, Nabi tunduk. Dan Nabi pernah pusing di kawasan ini. Walaupun pokok itu telah ditebang, ya, tak ada lagi dah keperluan untuk tunduk, pokok dah tak ada. Dan tak ada lagi keperluan untuk berpusing. Tetapi beliau tetap melakukan perkara yang sama kerana begitu kasihnya beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok Sayyidina Abdullah ni tuan, dia kalau terluput solat Isyak berjemaah, kita bukan terluput, sengaja luput. Zaman ini tuan-tuan, zaman itu tuan, kadang orang tak sembahyang pun pukul sadin pun pukul. Macam tak bersalah, macam tak ada apa-apa, relax pukul kan. Yang penting dia banyak, betul kan? Tak solat pun ada. Lepas tu nak kahwinkan anak dah kena kabul dah tu. Nak nikahkan anak, kan syarat kita kata wali mesti adil. Wali tak boleh fasik. Macam mana nak buat tu? Kita pun ajarlah. Kita kata tak apalah, ambil satu pendekatan. Sekurang-kurang sebelum kita nak akadkan anak kita ni, kita syahadahlah, ucap semula. Kemudian kita selawat atas Nabi dan kita beristighfar. Itulah tuan-tuan pendekatan yang boleh kita buat. Sebab zaman ini tuan-tuan, zaman kita ni zaman fitnah. Zaman sangat susah kita nak cari orang soleh. Kita suka nak cari orang alim yang abid.
Kan? Kalau nak cari orang alim, ramai. Alim buktinya jadi sijil, gaji pondok, gaji luar negara, adalah syahadah, adalah kelulusan di bidang syariah, bidang agama, ada ramai. Bukan tak ada. Tapi yang ada yang beramal dengan ilmu tu yang kurang. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, kita pun tak naklah terkeliru dengan title Syekh Al di ujung itu, PhD. Kita tak naklah terpukau hanya dengan title. Tapi kalau tuan-tuan orang dulu, kalau dia alim itu memang dia alim sungguh, dia beramal dengan ilmu dia. Suasana dah berbeza tuan-tuan. Ya? Maka saya katakan tuan-tuan tadi bahawa Sayyidina Umar, maaf saya, anak beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau tuan kalau tertinggal solat Isyak berjemaah, dia buat apa tuan? Dia akan cover balik luputnya solat itu tadi dengan bangun sepanjang malam kerana kesalkan sikapnya yang tidak mampu berjemaah Isyak tadi. Okey, apakah kita nak menuduh Sayyidina Abdullah bin Umar ni seorang ahli bid'ah? Maka jawapannya tuan, pastilah tidak. Dan antara sahabat tuan-tuan yang disebut ahli ibadah yang namanya Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Mungkin nama ini tadi kita sebut Sayyidina Umar, kita biasa dengar. Anak dia Abdullah, kita biasa dengar. Sayyidina Osman, kita biasa dengar kan. Tapi Sayyidina Tamim ni tuan, dia ni jarang. Mungkin kalau kita bukan ahli pengajian, kita tak apa-apa dengar nama beliau. Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Beliau ni tuan-tuan, ia seorang yang meriwayatkan hadis tentang Dajjal. Dia nampak Dajjal di sebuah pulau. Dia sampaikan kepada Nabi SAW dalam kitab Sunan Abi Daud, dicatatkan perkara itu. Cuma tuan-tuan, cuba bayangkan Sayyidina Tamim ini, tuan-tuan, beliau mengulang satu ayat Quran pada satu malam, tuan-tuan, sepanjang malam sampai ke pagi. Satu ayat. Kita tuan-tuan malam tadi baca Yasin, tuan-tuan. Baca Yasin pun kalau boleh minta imam lupa lah malam ni, malam Jumaat, tak payah baca. Kan? Kita orang tuan kalau boleh tak ada Yasin ni susah. Paling senang tuan-tuan, kita dah nak pergi orang baca, kita cakap apa? Bid'ah. Habis itu, tutup kes. Siapa baca Yasin masuk neraka. Senang habis itu. Padahal benda tu apa masalahnya baca Yasin? Mana lebih baik baca Yasin ke tengok TV? Mana lebih bagus baca Yasin ke bersembang-sembang? Mana lagi bagus baca Yasin ke, baca zikir ke, merokok? Kita dah ada jawapan tuan-tuan, tapi kita terikut-ikut dengan nafsu kita. Kita kata tak, Yasin tak penting, Yasin tak betul. Ini tuan-tuan boleh bayangkan Sayyidina Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, tuan-tuan, tergolong dalam kalangan ubadis sahabah wa zuhadihim, di kalangan ahli ibadah yang zuhud di kalangan sahabat, tuan-tuan, ya, yang memfokuskan masanya, kehidupannya seluruhnya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkhatamkan Quran dalam satu rakaat solat. Tanyalah adik-adik kita yang ngaji ni, yang tahfiz, keliling-keliling di puncak alam, tahfiz MTI Mak Taufik Ismail, tanya tuan-tuan, mereka boleh baca Quran paling laju, paling banyak sehari tu berapa boleh khatam? Mungkin ustaz-ustaz kita yang hafiz ni, dia boleh khatamlah sehari sekali. Mula subuh sampai subuh esok boleh khatam sekali 30 juzuk. Benda tu tak pelik tuan-tuan. Ya? Kita rasa pelik ni sebab kita tak boleh buat. Kita kata lah orang ini pelik ni. Tak ada dia. Kita tak boleh buat. Kan, padahal benda tu orang lain buat. Samalah tuan-tuan, kita tengok ini Sayyidina Tamim bin Aus Ad-Dari, yang antara sahabat yang mengkhatamkan Quran satu rakaat solat. Ya, ini bukan cerita-cerita yang kita bawa dalam tanah kubur ke majalah ke, tuan-tuan. Ini bukan cerita-cerita kosong ya. Kita bercerita berdasarkan fakta. Ada rujukan kita, tuan-tuan. Ya. Itu kita sebut tuan-tuan sedikit. Itu kalangan sahabat. Ya, Sayyidina Ali tuan-tuan radhiyallahu anhu. Ni kalau sebut Sayyidina Ali ni kita sensitif sikitlah. Oh, ustaz tu Syiah tu sebut Sayyidina Ali. Tak mana pula Syiah sen. Sebut Sayyidina Ali sikit Syiah. Sayyidina Ali menantu Nabi. Nampak? Yang jadi Syiah ni kan, kita sebut Sayyidina Ali, kita caci sahabat lain, itu Syiah.
Tapi saya secara adil kita menyebut semua kelebihan sahabat, termasuk Sayyidina Ali juga sahabat. Bahkan beliau tergolong dalam golongan apa tuan? Ahlul Kiswah, Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali tuan dalam kitab Syarah Bukhari dikatakan beliau mengkhatamkan Quran pada setiap hari 8 kali khatam. Kita dengar Imam Syafi'i kan? Imam Syafi'i kita dengar 2 kali kan? Sekali siang, sekali malam kan? Itu Ramadan. Tuan-tuan, sebenarnya rekod penghataman Quran ini banyak dipegang oleh generasi awal di kalangan sahabat dan tabi'in. Kita baca tuan-tuan tentang seorang sahabat Umair bin Hani, minta maaf bukan sahabat, seorang tabi'in. Tabi'in ini katanya mereka yang tidak berkesempatan bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka bertemu dengan para sahabat Nabi. Ini digelar sebagai tabi'in. Siapa tuan-tuan? Umair bin Hani radhiyallahu anhu arda. Sayyidina Umair ni tuan-tuan, ya, dikatakan beliau ni sembahyang sehari 1000 rakaat. 1000. Kan? Kemudian tuan-tuan beliau berzikir sehari 100,000. Saya ingat zikir tu kita lepas sembahyang nak kira 33 tu pun kadang-kadang tak cukup. Nak kira 33 subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu pun kadang-kadang 32. Kan, kalau boleh 31, kalau boleh tak payah langsung. Kita punya lemah tuan-tuan. Ya, nak kira 33 pun tak sekira. Ini tuan-tuan sehari Umair bin Hani radhiyallahu an, tuan-tuan zikirnya tuan-tuan sehari 100,000 kali. 1000 rakaat solat, tak pelik. Tak heran. Sebab tuan-tuan, sebab mereka dah tak nampak apa keperluan dunia, apa lagi nak buang masa dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Mereka hanya fokus pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tokoh yang terakhir yang saya nak perkenalkan kepada sidang jemaah yang dihormati sekalian, iaitu Uwaisul Qarani. Biasa dengan nama Uwais, dan orang Melayu ni pun alhamdulillah bagus meniru nama Uwaisul Qarani. Al-Qaran itu tuan-tuan, nisbah Qaran itu sebuah tempat di Yaman. Okey tuan-tuan, Uwaisul Qarani ini tuan-tuan, ya, dia kalau solat tuan-tuan, betul dia kata, kalau solat start lepas Isyak sampai ke subuh lah dia dah sembahyang. Kuat ibadat ni tuan-tuan. Uwaisul Qarani yang kita baca antara manaqib beliau ni ialah beliau sangat patuh, sangat bakti kepada ibunya. Dikatakan beliau mendukung ibunya daripada Yaman, membawa ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Haji mesti ke Mekah lah kan? Bawa ibunya, dukung ibunya sampai ke Mekah. Uwaisul Qarani. Uwaisul Qarani ni tuan-tuan, kita tahu dia tidak dikenal oleh penduduk bumi. Orang tak tahu dia siapa. Tak tahu dia. Dia tak ada Facebook, dia tak ada handphone. Nombor rumah dia pun orang tak hafal. Uwaisul Qarani tuan. Tapi penghuni langit, malaikat kenal dengan dia. Seorang pengembala yang soleh. Nabi SAW berpesan kepada Sayyidina Umar, kalau jumpa Uwaisul Qarani, sampaikan salam aku kepada Uwais. Uwais tak jumpa Nabi lah sebab dia tabi'in. Dan mohon doa daripada Uwaisul Qarani sebab dia mustajab da'wah. Seorang yang masin mulutnya, seorang yang makbul doanya. Uwaisul Qarani tuan-tuan yang kita katakan tadi, terlalu banyak ibadahnya, bermula malam sampai ke subuh. Tuan-tuan, tetapi kita kena jelaskan juga, okey, betul ibadah banyak ni bagus. Ibadah yang sunat, yang wajib tak ada pertikaian. Ini kena buat, tak ada pilihan. Yang wajib ni cerita yang sunat tuan-tuan, nak tambah lebih, mampu buat lebih, bagus. Tetapi ini kena ingat, ia terkait dengan beberapa syarat. Antaranya, jangan sampai tuan-tuan nak zikir 1000 sehari, nak sembahyang 50 rakaat sehari, mengabaikan kewajipan tuan-tuan kepada mencari nafkah yang wajib. Itu contoh yang asas. Kenapa cuti ni? Bos tanya kenapa cuti? Saya bos dari Lailatul Qadar. Bulan Jamadil Akhir pun ada Lailatul Qadar. Ada bos mazhab baru kata, ada sosek lah tu. Kenapa tak datang kerja seminggu tak bagi tahu? Saya sekali zikir bos, saya tak ada fikir-fikir. Jangan begitulah, sebab ia telah mengabaikan kewajipan dia mencari nafkah untuk anak isteri dia. Okey, baik tuan-tuan. Kemudian jangan nanti tuan-tuan kita fokus, kita pulun tuan-tuan beribadah sampai kita rasa Allah boring lah. Dan ingat dia sembahyang 8 rakaat tambah dapat taubat, rupanya macam tu je, kondisi minyak macam orang lain juga. Berhentilah.
Jangan sampai kita beribadah tu dengan niat-niat yang lain untuk beroleh karamah contohnya, ataupun nanti akan terhasil perasaan boring, bosan untuk ibadat. Dia datang awal sikit masjid 12.45, datang-datang pula langsung try datang 11.45, dia tu boring, tak datang langsung. Jangan. Kan? Lebih baik datang pukul 1 tapi dengar khutbah dengan baik daripada datang pukul 11 tidur sepanjang masa. Boleh tuan-tuan, kaedahnya begitulah. Ya, maka kita katakan untuk kita melaksanakan ibadah-ibadah tambahan ini juga dia tertakluk dengan beberapa syarat, antara lain jangan pula tuan-tuan sembahyang banyak, sembahyang sunat, witir, duha sampai 8, witir sampai 11. Okeylah, nak banyak tu bagus. Tapi jangan pula dalam perasaan tuan-tuan, Nazir tu tak ada apa tu, sikit ibadat dia nampak. Dia sembahyang 2 ya. Dia 20. Dah sudah. Kan? Orang sebelah dia ni tak ada tu dah. Dia surah Kahfi pun tak baca tu. Dia dah 4 kali khatam ni. Kita dah memandang apa tuan? Rendah kepada orang. Jangan pandang rendah orang lain. Sebab kita tuan-tuan, darajah kita ni, maqam kita ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Ya, bukan buku dengan sahabat, dengan jubah, dengan title, dengan kelulusan. Allah sahaja yang tahu kedudukan kita masing-masing. Tanpa ada dalam hati saya perasaan merendah-rendahkan sahabat-sahabat saya, jemaah-jemaah yang berada di hadapan saya. Tak, maqam kita Allah yang lebih tahu. Maka sebab itu jangan sebab kita beribadah lebih, kita merasakan kita bagus, kita sempurna, orang lain semua masuk neraka. Na'udzubillah. Orang yang menganggap orang lain masuk neraka, orang itulah yang mula-mula masuk neraka nanti. Tuan-tuan ya? Jadi kesimpulan dia tuan, ya, kita mari sama-sama memberikan kefahaman yang jelas bahawa beribadah, kalau perkara itu tidak merupakan satu tegangan dalam syariat, maka kita boleh laksanakan perkara tersebut seperti apa yang ditunjukkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, para tabi'in dan sebagainya. Maka kita mencontohi mereka. Cumanya tuan-tuan, mesti kita betulkan niat kita. Kalau boleh dapat bimbingan yang khusus tarbiyah, pimpinan guru yang mursyid, itu lebih menjamin kita untuk beramal, supaya kita ni terpandu, terbimbing dalam melakukan amal-amal soleh, supaya kita tak syok sendiri, kita rasa kita buat benda betul, tapi dalam majlis zaman tuan kita telah melakukan satu kesilapan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itulah sedikit tazkirah yang boleh kita kongsikan pada hari yang berbahagia ini tuan-tuan. Moga-moga kita dapat pencerahan dan moga-moga Allah menerima segala amal kita insya-Allah. Dan saya mengambil kesempatanlah untuk membacakan beberapa makluman kepada seluruh ahli qaryah.